Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pusat Komuniti Yayasan Kanser Kanak-Kanak. Wira Fajar program belia sembahyang fardu subuh berjemaah mendedahkan para belia dengan aktiviti keagamaan di masjid. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pusat Komuniti Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA. Majlis berlangsung petang tadi di Kampung Kiarong. Keberangkatan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri dijunjung oleh Dr. Haji Nurehan Haji Johari, pengurusi YASKA, dan Sarah Nawara Abdullah Chen, timbalan pengurusi YASKA. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Muhammad Nur Hadi bin Ismail, pegawai pelajaran di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pengurusi YASKA menyembahkan Pusat Komuniti Bermatlamat memberikan sokongan berterusan untuk meningkatkan kualiti kehidupan bekas pesakit kanser kanak-kanak. Our death from cancer in children has reduced from 31% to 27% in the last 12 years. With improved survival, we are seeing more childhood cancer survivors now, and the aim of having this centre is to provide continual support to childhood cancer survivors and to improve their quality of life. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, I officially open the Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA Centre. Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima pesambah dan disembahkenalkan kepada 7 orang kanak-kanak bekas pesakit kanser. Dengan adanya pusat komuniti ini, YASKA dapat menjalankan lebih banyak aktiviti untuk pesakit kanser kanak-kanak. Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraihkan 75 orang pelajar darjah 6 yang berjaya menamatkan pembacaan Al-Quran 30 juzuk. Majlis berlangsung di Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS petang tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para peserta khatam. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para peserta khatam. Majlis antara lain bertujuan melahirkan generasi celik Al-Quran yang menjadikan pembacaan kitab ini sebagai amalan seharian. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama mengungkayakan Wira Fajar program belia sembahyang fardu subuh berjemaah. Program diadakan di Masjid Skim Tanah Kurnia Raya Jati Lorong 3 Selatan Seria.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 200 orang menyertai program tersebut. Juga diadakan tazkirah subuh bertajuk Belia dan Keluarga. Program seumpama ini dihasrat dapat mendidik para belia untuk mengerjakan sembahyang berjemaah sambil memberikan pendedahan dan mengisi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat, terutama aktiviti-aktiviti keagamaan di masjid-masjid. Mengukuhkan institusi keluarga khususnya melalui Bandar Seri Begawan Declaration on the Importance of Family for Community Development and Nation Building yang antara lainnya memperkukuh strategi keseluruhan ASEAN bagi meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan keluarga antara yang digariskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai kebajikan dan pembangunan sosial. Mesyuarat diadakan melalui persidangan video kemarin dengan tema Accelerating ASEAN's Commitments for Gender Equality and Inclusivity through Gender Mainstreaming and Social Inclusion. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menekankan keluarga yang teguh memainkan peranan penting dalam membina komuniti yang mantap dan negara yang berdaya tahan, dan oleh yang demikian usaha hendaklah bukan sahaja tertumpu kepada individu tetapi juga kepada ekosistem yang lebih luas. Tambah Yang Berhormat, negara Brunei Darussalam mempunyai komitmen untuk memajukan pembangunan wanita dan mengongsikan mengenai kajian pembangunan wanita di negara ini. Mesyuarat dihadiri oleh Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab terhadap kebajikan dan pembangunan sosial dan Setiausaha Agung ASEAN. Pada mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri mengesahkan semula komitmen ASEAN untuk menggalakkan kesaksamaan jantina melalui gender mainstreaming dan social inclusion di rantau ASEAN selaras dengan ASEAN Community Vision 2025 dan ASEAN Social Cultural Community Blueprint 2025 serta pelbagai deklarasi dan pelan tindakan ASEAN. Sementara itu, mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Plus 3 mengenai kebajikan dan pembangunan sosial ke-7 turut diadakan. Mesyuarat bermatlamat mengukuhkan dan meningkatkan kerjasama ASEAN Plus 3 serta rangka kerja lain yang diterajui oleh ASEAN. Mesyuarat didahului oleh Second ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards. Semata Brunei tahun ini menerima anugerah AOSWADA bagi kategori pertubuhan NGO CSO, manakala Bank Baiduri menerima anugerah AOSWADA bagi kategori sektor swasta sebagai mengiktiraf sumbangan mereka dalam bidang kebajikan dan pembangunan sosial yang memberi manfaat kepada orang kelainan upaya, kanak-kanak dan belia. Sidang Kemuncak Kewangan Islam Brunei BIF menyediakan satu landasan bertaraf global bagi pengamal industri dan ekosistem kewangan Islam. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Sidang Kemuncak Kewangan Islam Brunei BIF bersempena Brunei Media Conference and Exhibition MYCE 2023 akan berlangsung bulan depan. Persidangan menyediakan satu landasan bertaraf global bagi pengamal industri dan ekosistem kewangan Islam. Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF selaku pengajur menyatakan antara pengisian persidangan adalah melalui perbincangan dan perkongsian amalan-amalan terbaik, peluang dan cabaran khususnya kemampanan, inovasi dan kewangan Islam. Sidang Kemuncak BIF akan bermula 12 hingga 14 Jun nanti di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas mengetengahkan 30 pembentang kertas kerja terkemuka dalam dan luar negara yang akan menyampaikan tajuk-tajuk berkaitan kewangan Islam melalui tema persidangan mengukuhkan kedayatahanan dan kemampanan masa depan melalui inovasi kewangan Islam.
Dengan acara ini juga diharapkan supaya Ketannya dapat mempromosi negara Ketannya Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi atau hub bagi kewangan Islam. Mengenai dengan aktiviti-aktiviti sampingan yang akan diadakan, pameran yang akan didajukan oleh pihak-pihak kewangan Islam dan institusi yang berkenaan. Orang ramai yang berhasrat menyertai persidangan tersebut bolehlah mendaftar dengan mengunjungi laman sesawang Belief di www.belief.com.bn ataupun melayari media sosial Belief seperti IG dan Facebook sebelum tarikh tutup pada 30 Mei ini. Proses dan prosedur perkhidmatan kesihatan semasa di Tanah Suci antara yang disampaikan semasa taklimat kesihatan bagi bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Takliman anjuran Jabatan Urusan Haji dengan kerjasama Unit Perkhidmatan Perubatan Haji Kementerian Kesihatan diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Takliman bertujuan memberi penerangan mengenai peraturan dan panduan kesihatan yang ditetapkan sebelum bertolak dan semasa berada di Tanah Suci sehingga kembali ke tanah air. Tahun ini, 20 pegawai perubatan terdiri daripada 6 orang doktor dan 14 orang jururawat dilantik sebagai pegawai pejabat urusan jemaah haji perubatan. Keamanan adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat berharga. Anugerah keamanan dan keharmonian negara perlu disyukuri dan dipertahankan oleh seluruh rakyat dan penduduk. Perkara tersebut yang ditekankan semasa khutbah Jumaat hari ini dengan tajuk Menjaga dan Mempertahankan Keamanan Negara, Tugas Mulia. Keamanan dan mendapat hidayah. Di samping mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, kita juga hendaklah mentaati perlembagaan, undang-undang dan peraturan negara, kerana perkara ini juga menyumbang kepada keamanan negara. Oleh yang demikian, janganlah kita menjadi orang yang tidak bersyukur dengan nikmat keamanan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda orang yang tidak bersyukur ialah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian, manakala tegahan syarak pula tidak segan silu dilakukan, seperti meninggalkan sembahyang, tidak berpuasa, mendedahkan aurat, pergaulan bebas, zina dan bermacam-macam lagi. Sesungguhnya mengabaikan tuntutan agama akan menimbulkan pelbagai ancaman kepada keselamatan negara. 30 peserta menyertai pertandingan mewarna sekeluarga program Ketempurung Bisai edisi Hari Keluarga Kebangsaan dikendalikan oleh Jabatan Daerah Temburong melalui bahagian institusi Mukim dan Kampung. Acara berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Pertandingan dibahagikan kepada 3 kategori. Kategori kanak-kanak di bawah umur 6 tahun dimenangi oleh Muhammad Nur El Abrar bin Muhammad Nur Farizan. Manakala kategori kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 13 tahun dimenangi oleh Nur Muhammad Ramaddini bin Salim dan bagi kategori dewasa berumur 20 tahun ke atas dijuarai oleh Marini binti Muhammad Hassan. Pertandingan diadakan bagi menggalakkan ibu bapa atau penjaga untuk sama-sama meluangkan masa dengan mengikuti aktiviti bersama anak-anak mereka. 613 orang ditangkap yang disyaki terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah di sepanjang tahun 2022. Berdasarkan statistik Biro Kawalan Narkotik BKN, jumlah tersebut meningkat sebanyak 15.4% berbanding tangkapan tahun 2021. Di daerah Brunei dan Muara dilaporkan jumlah tangkapan seramai 348 orang atau 56.7%. Manakala di daerah Tutong jumlah tangkapan adalah seramai 73 orang iaitu 11.9%. Sementara itu sebanyak 117 tangkapan dilaporkan di daerah Belait atau 19.1% dan di daerah Temburong 75 orang telah ditangkap atau 12.2%.
Daripada 613 individu yang ditangkap tersebut, 40.3% atau 247 orang adalah tangkapan baru dan 366 orang tangkapan berulang. Majoriti tangkapan yang dibuat adalah golongan lelaki iaitu seramai 500 orang atau sebanyak 81.6%. Tangkapan perempuan merekodkan sebanyak 113 orang atau 18.4%. Sebahagian besar tangkapan merupakan rakyat tempatan iaitu 89.6%. 27 orang warga asing turut ditahan kerana disyaki terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan jumlah tersebut 17 orang adalah warga negara Malaysia, 7 warga Indonesia, 2 warga Bangladesh dan seorang warga Filipina. Sebahagian besar tangkapan adalah berbangsa Melayu diikuti dengan bangsa Iban, Cina dan lain-lain bangsa. Golongan yang berumur 20 hingga 49 tahun merupakan majoriti tangkapan yang mencatatkan sebanyak 88.4% daripada jumlah keseluruhan. Golongan tidak bekerja terus mendominasi jumlah tangkapan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dengan mencatatkan seramai 317 orang. 162 orang yang ditangkap berkhidmat dalam sektor swasta dan 98 orang bekerja secara persendirian. Manakala 36 orang adalah warga perkhidmatan awam. 29 pain darah berjadi kumpul semasa kempen pendermaan darah anjuran Jawatankuasa Tamir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi. Kempen berlangsung di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kempen merupakan inisiatif bagi memberikan kesedaran kepada penduduk kampung akan manfaat menderma darah terutama kepada kesihatan tubuh badan di samping membantu menambah jumlah simpanan tabung darah bagi kegunaan hospital. Kempen yang disertai oleh penduduk kampung Bolkiah ini antara lain menggalakkan orang ramai menderma darah dan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama serta menanamkan sifat beramal jariah dan tanggungjawab sosial. Bersedekah ini bukan juga dari segi kewangan saja tapi boleh juga dari segi darah lah. Kepada khususnya belia-belia yang masih fit, disarankan untuk support bagian pendermaan darah yang mana yang masa ini kekurangan darah, stok kekurangan darah. Menderma bagi pesakit-pesakit yang memerlukan, satu untuk kesihatan bagi diriku juga. Rasanya macam tenang, selesa. Ini kali yang kelima untuk membantu orang yang memerlukan darah. Masa ini kan stok darah kekurangan kan. Alhamdulillah nyaman jauh rasa badan. Pengundian bagi jawatan penghulu Mukim Seria di daerah Belait diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Pejabat Daerah di Seria. Hanya seorang calon bertanding bagi jawatan tersebut. Awang Muhammad Zairul Halfi bin Talib berusia 43 tahun merupakan lulusan ijazah sarjana muda syariah Universiti Brunei Darussalam dan bertugas sebagai guru besar. Pengundian diadakan sehingga Ahad ini bermula 9 pagi hingga 3 petang.